Nak gimana tu? Nak pergi bersenam nampaknya. Ya, bagus-bagus. Bersenam tu amalan yang sangat bagus. Sejujurnya saya pun suka bersenam. Suka ya kalau beramai-ramai bersenam. Now, persoalan bersenam ni ada kaitan tau dengan skincare ataupun penjagaan kulit sebenarnya. Ramai orang tertanya-tanya, adakah perlu memakai produk penjagaan kulit ketika bersenam, sebelum bersenam, selepas bersenam, apa perlu dibuat? Dalam video ini kita nak kupas tentang aktiviti bersenam dan bagaimana bersenam sambil-sambil tu pastikan kulit lawa, cantik, terjaga. Kalau anda tengok drama, memang biasa tengok orang yang bersenam pun kalau dia perempuan pakai makeup kan. Pakai lipstick, pakai bedak, pakai blusher, pakai bulu mata palsu. Tapi kalau kita fikirkan logik lah ya, dalam keadaan nak bersenam tu, pakai ke tak semua tu? So, solekan sebenarnya memang sesuatu yang tak perlu pakailah semasa bersenam. So, kita rasanya orang umum macam kita ni yang bukan artis-artis, bukan pelakon TV, bukan pelakon drama ni, kita tahu. Tetapi persoalan yang menjadi persoalan kepada ramai orang adalah perlu atau tidak skincare dipakai semasa bersenam. Sebab kita tahu yang lepas bersenam biasanya kita akan membersihkan diri. Jadi adakah perlu sebelum bersenam tu pakai ataupun tidak? So jawapannya pakai. Yang tak perlu dipakai adalah makeup. So tip pertama saya nak bagi dalam video ini adalah, pertama, tak perlu pakai solekan tapi pakailah skincare. Ya. Bergantung dengan jenis kulit anda. Kalau anda mempunyai kulit yang kering, memang dah tahu dah kulit yang kering, memakai pelembap tak menjadi masalah. Yang penting cari sahaja pelembap yang sesuai dengan jenis kulit. Dan yang tak boleh tinggal adalah mesti pakai sunscreen. Tak kisahlah nak bersenam tu dekat dalam tempat yang terselindung, tak kena cahaya matahari ya. Bukanlah dalam gelap kan, maksudnya ada cahaya matahari tapi we are still in the building. Apatah lagi kalau keluar daripada bangunan, you must wear your sunscreen. So that is given. Ya, that is given. So paling utama ketika bersenam ni kita nak berpeluh kan? Itu tujuan dia lah, ataupun kita panggil dia punya end purpose dia. Kalau tak berpeluh tu tak sah lah bersenam. Oleh sebab itu pemilihan texture kita punya skincare yang nak pakai tadi tu adalah sangat mustahak. So to me, kita punya moisturizer kena pakai dan sunscreen kena pakai. So tip number 1 is that. Kalau tip pertama tadi saya bagi tahu tentang pakai pelembap dan juga sunscreen. Now, kita spesifik dalam tip kedua ini adalah untuk membincangkan tentang sunscreen. Saya sangat-sangat cadangkan untuk anda menggunakan sunscreen dengan SPF 30 minimum. Dan pilih sunscreen yang sesuai dengan jenis kulit juga dari sudut texture, dan sebaik-baiknya pilih yang water resistant. Kerana kalau kita pakai yang tak water resistant, dikuatiri perlindungan tu akan makin lama makin berkurang sepanjang kita buat aktiviti senaman tersebut. Kalau ikut kajian ya, SPF 30 ni boleh melindungi sinar UVB sebanyak sekitar 97%. So it's really good enough. Jangan lupa, jangan hanya pakai kat muka saja. Kalau lelaki mungkin kadang-kadang dia bersenam tu dia pakai macam sleeveless kan. Tangan ni pakailah juga, nanti nampak berbelang-belang. Elok badan sasa, tangan jadi berbelang. Tak maulah pula kan. Kalau kita pakai sunscreen ya, seelok-eloknya pakai sunscreen ni sebelum aktiviti tu dilakukan. So maksudnya sebelum aktiviti bersenam tu dibuat ya, barulah kita pakai sebaik-baiknya. So perlindungan itu akan menjadi lebih baik. Ini kalau kita cerita siang lah. Kalau buat senaman tu malam, sebab ada orang pergi gym, pergi buat senaman tu malam-malam, jangan pakai sunscreen. Tip ketiga, semasa anda bersenam, saya sangat galakkan untuk anda membawa tuala muka, tuala untuk wajah. Ya, dan kalau boleh asingkanlah dengan tuala yang kita pakai untuk lap-lap dekat badan ni semua kan. Tak naklah yang bakteria yang dekat sini pindah kat sini, yang sini pindah kat sini, jangan campur. So sebaik-baiknya ada satu tuala khusus untuk wajah dan muka anda. Ini tujuannya untuk mengelakkan perpindahan kuman. Semasa kita bersenam kan, kita kan pegang-pegang semua alat senaman, ataupun kalau kita berlari-lari dekat luar, kita mungkin pegang steering kereta lah dalam proses kita nak ke tempat bersenam dan balik itu. So cuba elakkan daripada tangan ini pergi sampai ke wajah. Bukan cuba elakkan, elakkan.
Dan kalau nak lap peluh atau segala rasa tak selesa pada muka tu, pakailah tuala muka yang khusus ya. Ada tuala muka yang memang khas untuk bersenam. Dia tak tebal pun. Suami saya beli. Dia ada beli. Yang mana saya tengok dia sangat nipis and really absorb sweat really well. Memang ada tuala khusus untuk sweat ya, untuk peluh. So kita tak perlu pakai sampai tebal, yang bawa tuala good morning pula kan. Tak style. Selesai bersenam, anda sepatutnya membersihkan muka secepat yang mungkin. Bukan sekat muka lah, membersihkan badan tu secepat yang mungkin. Janganlah lepas bersenam tu relax, duduk lepak dulu, padahal tadi berpeluh-peluh, bukan main. Selain disebabkan oleh bau yang mungkin kurang menyenangkan, maklumlah kita berpeluh dengan banyaknya kalau kita betul-betul bersenam ya. Kita kena faham juga bahawa peluh ini adalah satu kawasan. Kalau badan kita, muka kita, kawasan muka tak kisahlah ya, bukan muka saja, tangan, badan semua boleh. Kalau berpeluh ya, peluh ini menyediakan satu kawasan yang lembap yang mana bakteria tu boleh membiak dan juga berada dalam kuantiti yang lebih banyak. So, kalau kita kaitkan, kalau anda lepas bersenam tak pergi bersihkan wajah, muka betul-betul, bahayanya adalah kuman ini kalaulah bercampur dengan segala minyak yang mungkin ada di wajah ya, boleh menyumbat pori-pori, boleh trigger, boleh menjadi pencetus kepada jerawat. Ini pun satu masalah juga ya, tak naklah benda tu. Elok-elok badan sadur, muka pula tumbuh jerawat. Jadi kalau kita bincang tentang perpeluhan ni, isu dia kerajinan dan juga kebersihan. Kena faham, kita nak rajin bersenam tapi kita juga kena rajin bersihkan diri. Okey? Dan pakaian yang kita pakai, jangan lupa pakaian yang kita pakai yang dah berpeluh-peluh tu, janganlah buat amalan ambil peluh yang pakai berpeluh-peluh tu lap kat muka. Banyaklah peluh-peluh yang bakteria yang daripada peluh tu tersebar meluas pula. So bunyi ni memang menakutkan, menjijikkan, mengkotorkan, tetapi kita semua boleh elak dengan ikhtiar yang betul. Baik, adalah bagus ya, ini tip yang kelima, adalah bagus untuk minum air secukupnya sebelum, semasa, selepas bersenam. Kita tahu bila kita bersenam perpeluhan berlaku dengan begitu aktif, maka badan akan mengeluarkan peluh, itu air lah kan, dan kita perlu replenish our body with the right amount of water. Dan juga lepas kita bersenam dah bersihkan diri tu, saya sangat galakkan untuk siap-siap teruslah lepas tu amalkan skincare yang betul. So cuci muka ya, cuci muka ini tips seterusnya ya. Cuci muka lepas mandi dan bersihkan seumpamanya tu, teruslah gunakanlah rutin yang lain-lain tu. Contoh toner, essence, kalau adalah ya, moisturizer dan seterusnya. Kalau di siang hari, kalau malam tahulah rutin malam macam mana. Sebab sekarang ni orang senam malam pun ada, siang pun ada. So water intake ya, dan juga satu lagi adalah tadi boleh terus mulakanlah rutin penjagaan wajah selepas badan muka dibersihkan. Baik, tip yang seterusnya saya rasa saya perlu tambah, ini khusus untuk glowy guys, lelaki lah kan atau wanita yang kategori tak memakai tudung. So bila anda bersenam, rambut anda, kawasan kulit kepala anda juga selalunya lah ya, logiknya ya, akan berpeluh-peluh juga. So jangan pakai minyak rambut, segala alat-alat untuk ataupun produk untuk styling rambut itu kerana dikuatiri jika peluh itu mengalir. Contohlah pakai pomade, orang nak nampak handsome masa bersenam dia pakai pomade. So dia pula kategori berpeluh. Bila berpeluh, pomade tu pun cair sebab haba badan meningkat, bercampur dengan peluh, meleleh-leleh dekat dahi, dekat ni semua. Lepas tu dia ambil masa pula tak bersihkan lagi. So itu boleh menjadi punca kepada tumbuhnya jerawat ya. Jadi oleh kerana itu sangat digalakkan sebelum pergi bersenam untuk anda bersihkan dulu, pastikanlah minimalkan segala produk dekat kepala tu ya, untuk lelaki dan juga untuk wanita lah ya, kerana dia boleh menyumbat pori-pori dan boleh trigger kepada acne ataupun jerawat. No need style lah, okay lah tu, peluh-peluh tu handsome lah tu. Bersenam adalah amalan yang bagus, tapi nak pergi bersenam tu kenalah tahu beberapa perkara yang mana penting dilakukan macam saya sebut tadi, agar elok-elok dapat badan yang baik, lepas tu dapat pula muka yang yang gelap kerana tak pakai sunscreen, yang berjerawat kerana peluh tadi tu ya. So these are the thing that you need to pay attention ya. Tak perlulah melawar sangat masa bersenam. Yang penting badan sihat, kulit sihat. Anything after that akan jadi bonus. Alright. So kekalkan bersenam dan kekalkan penjagaan wajah anda.
Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata, jangan apa kata, buat sekarang ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.